Assalamualaikum, bersua lagi pada hujung minggu ini. Diharapkan anda bahagia bersama dengan keluarga tersayang dan sambil bersantai, pastikan anda bersama kami hingga ke akhir rancangan. Seperti biasa, ada pelbagai paparan yang menarik kami sediakan. Fokus Nona pada minggu ini pasti meruntun jiwa. Demi kasih, seseorang sanggup berkorban apa sahaja. Jadi jangan terlepas menyaksikan kisah ini. Mulai minggu ini kita ada segmen baru iaitu Makan-Makan. Ini yang paling saya suka. Segmen Nona Cantik pula ada rawatan menggunakan arang yang boleh menghilangkan sel kulit mati. Bagaimana caranya? Nantikan, okey? Tidak ketinggalan Nona Manis, fashion, resepsi dan pelbagai lagi pengisian yang cukup padat. Namun seperti biasa, kita saksikan dahulu rangkuman pelbagai majlis dalam Nona sana sini. Tampil dengan pakaian yang menarik serta padanan kasut yang sesuai pastinya mampu menyuntik aura yang mempersonakan. Bertempat di KLCC Kuala Lumpur telah berlangsung Majlis Pelancaran Malaysia International Shoe Festival MISF 2015. Turut mengambil bahagian adalah pereka kasut terkenal Datuk Zhang Toy serta Fion Poon, anak didik kepada Datuk Jimmy Choo. This collection special is that Venice is one of my favorite city in Italy. So it was fun to do a collection, design a collection that's based on the beauty of Venice. Pemilihan reka bentuk, warna serta jenis kasut perlulah sesuai dengan gaya penampilan diri supaya tidak janggal apabila ke majlis-majlis rasmi. Sudah tertulis jodoh mereka untuk bersama. Setelah pelbagai kontroversi yang melanda, akhirnya cinta di antara pelakon Hanis Suraya dan pasangannya Romi Razin disatukan. Majlis pernikahan dan resepsi berlangsung dengan cukup meriah. Kalau dah jodoh, tidak ke mana. Itulah ungkapan yang sesuai untuk aktris jelita Hanis Suraya Abdul Aziz dan pasangannya Romi Razin Adilha Dato' Abdul Jais yang mengharungi onak ranjau yang berliku sepanjang percintaan mereka. Pasangan merpati dua sejoli ini selamat diijab kabulkan dengan hanya sekali lafaz di Masjid Putra Putrajaya. Saya dinikahkan Hanis Suraya binti Abdul Aziz dengan mas kahwin RM20,000 Kita kenal atas kawan dan dari situ Romi kita kenal, kita kawan dan lama-lama Romi dah kita menjadi rapat. Romi pun dengan jujur, dengan tulus hati dia nak kenal lebih rapatlah dengan Hanis. Saya melihat dia seorang yang simple. Dan dia banyak berkongsi cerita dengan saya dalam keadaan saya waktu tu ada masalah. Dalam pada dia sibuk, dia dapat bagi masa untuk jumpa dengan saya. Lepas tu barulah kita dapat kenal lebih mendalam lagi. Kita tak tahu mula-mula soal jodoh kita siapa, tapi dalam masa kita berkawan tu kita dah lalui macam-macam dugaan dan macam Anis sendiri, Anis nak tahu pengakhiran antara hubungan kami. Alhamdulillah kita orang kata tunang tu ada dugaan dia dan alhamdulillah kita lalui dugaan tunang tu. Sebab sebelum ni kita dah lalui dugaan yang lebih teruk dan tunang tu kita dah alhamdulillah kita dah tak ada apa masalah dan sekarang ni kita pun dah sah menjadi suami isteri dan Anis nampaklah yang Romi ni ikhlas dan jujur dalam hubungan kami. Saya akan jaga you sebaik-baiknya dan saya harap hari ni saya telah buktikan cinta saya pada you yang selama ni yang you cari jawapannya. Saya nak ucapkan terima kasih sebab you pilih saya jadi isteri you, teman hidup you, kawan you. Harapan I you setia dan jujur dengan I, dengan anak-anak dalam hubungan kita, insyaAllah. Manis dan berketerampilan itu yang perlu ada pada mereka yang ingin menjayakan segmen Nona Manis. Ialah manalah tahu kan Nona Manis ini boleh mengembangkan bakatnya dalam bidang pengacaraan.
Laju, laju, buaiku laju, pohon bering. Ada kamera? Ciao, mi chiamo Nadia Emdin dari Singapura. Hello, nama saya Nadia Emdin dari Singapura. Umur saya 25 tahun. Saya ni seorang pelakon dan juga pengacara. Arwah ayah saya dengan ibu saya adalah saya punya source of inspirasi. Arwah ayah saya ni dia dulu seorang pelukis, nama dia Muhammad Din Muhammad. So dia painter dan juga seorang sculptor. Jadi dia suka ambil barang-barang recycled materials dan dia sering melakukan sesuatu yang sangat-sangat unik daripada recycled material tu. So, hello! Sekarang I dah sampai dekat studio and I tak sabar lagi nak start kita punya photoshoot. Cekik. Saya pula cameraman. Jom! Umur I 5 tahun bila I bermula berjinak-jinak dalam bidang lakonan. Sewaktu tu I involved dalam pementasan bertajuk Pelukis. So, pelukis tu arwah ayah saya dalam cerita tu. Dan I punya watak senang saja. I keluar stage, masuk stage, lambai-lambai kat penonton, dah tu je. Dan pada waktu itulah berputik I punya cinta terhadap seni lakonan. Dan recently ni saya rasa sangat-sangat bersyukur, saya happy sangat sebab saya telah dicalonkan dalam kategori personality wanita paling popular di Singapura dan juga pelakon wanita terbaik dalam watak utama. Hidup saya memang sangat-sangat simple, tapi saya memegang dalam satu prinsip yang sangat kuat di mana ayah saya dan ibu saya sering mengajar saya, lebih tinggi kau naik, lebih rendahlah hidung kau tu, you have to put. Dan mereka juga sering mengatakan pada saya, jangan lupa kita punya asal-usul dan jangan lupa diri. Okey, dah lah. Penat. Kalau you all nak tahu, inilah salah satu I punya hobi. I suka menari. Selain daripada menari, I juga suka nyanyi. Nak dengar? Okey. All my bags are packed and I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Kami berehat seketika ya, Nuna kembali selepas ini. Berkorban apa sahaja harta ataupun nyawa demi cinta dan kasih sayang, ada yang sanggup berkorban hingga ke hujung nyawa. Demikian pengorbanan dua insan ini yang sanggup menjaga dan berkorban masa dan wang ringgit semata-mata untuk memastikan insan tersayang mereka sentiasa dilindungi. Wartawan Nona Nurlinda Muhammad Said ada kisah lengkap yang cukup menyentuh jiwa ini. Ibu bagaikan permaisuri hidupnya. Itulah kata-kata yang diungkapkan oleh anak kelima daripada 7 beradik ini. Muhammad Arifur Rahman Haji Fadzullah mengorbankan kerjaya dan hidup demi memikul sepenuh tanggungjawab menjaga ibu tersayang, Muslimah Haji Dahlan, 87 tahun, yang mengalami strok sebelah kanan badannya. Saya mula jaga mak ni tahun 1990, lepas bapa meninggal tahun 1989. Waktu tu saya kerja di KL. Saya mula-mula buka 7-Eleven, the first store di Jalan Bukit Bintang. Tahun 84. Selepas bapa meninggal tahun 1990, saya baliklah ke kampung pasal mak dah tak ada kawan. Arifur Rahman atau Man sentiasa memastikan ibunya dijaga dengan rapi. Lepas mak sembahyang subuh, saya buatkan sarapan untuk dia. Lepas dah dia bersarapan, saya buatlah kerja-kerja sapu, jemur kain, kerja-kerja rumah. Jam 11 nanti saya mula pula masak untuk makan tengah hari mak. Lepas pukul 11 dah siap dia makan, bagi dia sembahyang Zuhur, dia rehat, dia tidur. Waktu tu saya pun ikut rehat lah. Biasa lepas sembahyang Isyak ramai jemaah surau ni datang.
Zarah ke rumah ni tiap-tiap malam boleh kata dia datang. Jadi layan dia orang juga. Jadi apa-apa info kalau mak ndak, dia tinggal picit loceng je lah. Okey. Mak nak apa, Mak? Ya, penat dah. Ya, sakit dah punggung Yang penting dalam kita nak jaga mak ni, pertama kita seronok dengan tugas apa yang kita buat. Makna kita ni jadikan mak kita ni permaisuri. Dan jangan jadikan dia kuli. Jadi apabila dia permaisuri, kita kena treat dia elok-elok lah. Jadi apabila tugas yang kita buat tu seronok, kita tak adalah rasa benda ni jadi satu burden ke, tak ada. Dia tidak pernah menyesal dengan keputusan yang dibuat. Apatah lagi apabila melihat ramai rakan-rakannya yang mengambil kesempatan menjaga ibu untuk kepentingan sendiri. Justru Man jadikan itu sebagai teladan demi menjaga ibunya bagaikan bidadari. Zaman sekarang ni, dia punya ayat dia kata nak pergi jaga mak. Mak tak ada siapa yang jaga. Jadi dibawalah mak ni daripada duduk dekat kampung seorang, dibawalah ke KL. Jadi apabila dah dibawa ke KL, tugas mak ni menjaga cucu. Pada saya, kita dah jadikan mak kita ni kuli. Bukan kita jadikan mak kita ni permaisuri. Kita sepatut jadikan mak kita ni permaisuri. Bagilah dia ni, orang kata kasih sayang. Makna, orang kata kita template lah dia ni. Macam mana dia jaga kita dulu. Jadi kalau benda ni rutin kita buat, day by day benda ni dah jadi tak ada problem. Jadi mudah. Ni mak, Nescafe-nya. Ni mak makan muda som-som Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tu mak. Sedap. Syukur alhamdulillah mak ni daya ingatan dia masih kuat. Sebab dia ni mungkin dulu guru mengaji. Mak ni dia suka bersedekah. Jadi tiap hari memang saya sediakan duit dekat poket dia untuk kawan-kawan dia kalau ada datang, siapa-siapa datang. Pasal saya kata sedekah ni, mak, salah satu ubat untuk mak punya penyakit. Kalau tak betul adalah ya mak. Mestilah. Dah besar pun kita tetap anak. Jadi kita tetap respect. Belakan mak. Jangan nak marah-marah. Surga di bawah tapak kaki mak. Ada jengkol daripada mak. Jadi dia tahulah. Dulu kerja, saya kata waktu saya kerja tu alhamdulillah gaji pun besar. Di KL tu. Yalah. Tapi saya fikir-fikir rezeki tu yang awak dapat tu tak berkat kot dia mak. Sekali menganggur kita balik, boleh pergi Mekah, boleh beli kereta cash, boleh apa semua. Orang kata alhamdulillah, tak ada orang kata tak ada lah. Sejak jaga mak ni orang kata tak ada susah. Tak ada keluar-keluar ke mana ke, keluar pun orang kata keluar pergi masjid. Tapi memang sepenuh masa di rumah bersama dengan mak. Sehingga kini, pada usia yang menjangkau 57 tahun, Man masih belum bertemu jodoh. Namun dia reda dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuknya. Mungkin saya dari tulis macam tu. Dari tulis, ini kan semua kerja Allah. Jadi dia dah tulis saya jaga mak. Jadi kadang-kadang orang bagi tahulah juga. Nanti besok kalau kau dah tua, siapa pula nak jaga kau? Jadi bab itu saya tak ada fikir. Pasal bab ke depan ni semua kerja Allah. Tahulah dia macam mana dia nak mengaturkan. Ada jodoh ada. Tak ada jodoh orang kata nak pergi macam mana. Belum tentu lagi yang menjaga dengan yang dijaga ni. Siapa pergi dulu itu semua kita tak tahu. Itu semua kerja Allah. Demi ibu tersayang, Man sentiasa berdoa supaya diberi kesihatan yang baik supaya dia dapat menjaga ibu hingga ke akhir hayatnya. Pengorbanan seorang isteri terhadap suami tiada penghujungnya.
Doktor mengesahkan seniman veteran Tan Sri Jins Samsudin mengalami Alzheimer. Kini, beliau dijaga oleh isteri, Puan Sri Halijah Abdullah yang memberi sepenuh perhatian dan masa buat suami tersayang. 2 tahun ke belakang ni dia dah tak boleh. Jadi saya uruskan semualah. Mandi, pakai dia, apa semua. Dia boleh bergerak tapi dia tak tahu. Jadi macam saya uruskan baby lah. Saya kena buat sepenuh perhatian pada dia. Macam mula-mula dulu dia cam lagi siapa family dia, siapa anak isteri dia, kawan-kawannya dia ingat lagi lah. Tu makin lama dia makin merosot, dia tak ingat sampai last sekarang ni. Saya dengan anak-anak pun dia dah tak cam. Bagi Puan Sri, beliau sangat mengambil berat akan kesihatan Tan Sri, terutama dalam memastikan pemakanan yang berkhasiat dan jadual rutin harian untuk suaminya. Tan Sri ni, dia lupa dia tu, dia macam kita kena bagi dia jadual tau. Satu hari tu daripada pagi sampai malam saya akan jadualkan dia. Bila dia tengok jadual tu dia tahulah. Waktu ni dia tahu pukul berapa dia bangun. Saya suruh dia bangun pukul berapa dia bangun, mandikan dia. Suruh dia sarapan, dia dah tahulah nak pergi dapur. Sarapan pukul 9 lebih. Lepas tu saya suruh dia pergi exercise kat luar. Lepas tu balik tu suruh dia baca surat khabar. Dia boleh baca lagi. Mata dia terang walaupun dia tak faham apa yang dia baca, tapi dia boleh baca. Jadi sampai pukul 12 tu saya suruh dia tengok TV, relax. Bila dia tengok jam pukul 1, dia dah tahu dah waktu tu waktu makan dia. Bila dia dengar orang azan, dia tahu dia nak semayang. Dia semayang tapi ialah cara dia lah, dia dah tak ingat kan. Sampailah malam jadi dia tahu. Di area rumah dia tahu. Setiap hujung minggu, anak-anak dan menantu akan meluangkan masa untuk menceriakan suasana dan beramah mesra bersama. Apa yang mak buat tu, daripada pagi, start daripada subuh sampailah ke malam tu, memanglah kami tak boleh buat benda tu. Setakat nak jaga daripada tengah hari sampai ke petang tu boleh lagi lah. Tapi dari segi pakai, dari segi mandi, dari segi tukar harian punya pekerjaan lah yang agak rumit lah, macam nak jaga baby apa semua tu kan. Memang payah lah bagi kami untuk buat. Bukannya tak boleh buat, tapi tak sebaik yang mak boleh lakukan lah. Tengok dia jaga, tak ada rasa bosan, tak ada rasa jemu nak jaga. Dari segi situlah saya lihat mak saya ni memang yang paling bagus lah bagi saya. Yang boleh jaga ayah saya sepenuh masa, tak ada komplain walau sikit pun. Tak ada macam menyampah ke apa ke, tak ada lah. Peringkat mula-mula teruk sikit. Pasal apa? Pasal dia masa tu dia sibuk nak pergi kerja. Jadi kita kena kawal dia, kita kena kunci pintu semua. Pasal dia keluar, dia bawa briefcase dia, dia pakai bus jacket dia, pakai songkok dia nak pergi Finas. Dia tahu dia kerja di situ, padahal benda tu dah pencen kan. Itu cabaran teruk bagi saya dan anak-anak. Pasal kita tak tahu macam mana lagi nak kontrol. Kita tak biasa kan. Itu bila dah lama sikit, dalam masa 3 bulan, saya dah boleh sikit-sikit. Cabaran dia sebenarnya, jaga orang macam ni tak adalah cabaran sangat bagi saya lah. Orang lain saya tak tahulah. Pasal dia jenis yang ikut apa kita cakap. Dia tak ada nak marah. Dia tak ada nak membengih ke, nak memberontak, tak ada. Dia apa yang kita suruh dia buat. Dia apa dia? Seorang pendiri. Apa nama ni? Salah satu. Jin Samsudin. Siapa ni Atuk yang nak? Atuk naik kuda. Cakap terus terang lah ya. Saya berdoa kalau boleh biarlah saya ni panjang umur. Pasal apa? Bukan nak suruh dia pergi dulu. Tapi kalau saya pergi dulu, orang nak jaga siapa? Anak-anak dia tak sama macam kita. Penjagaan dia tu, khusus dia tak sama macam kita. Everything kita yang buat kan. Saya selalu doa dengan Tuhan. Kalau lah rasa penyakit dia ni tak boleh nak elok, saya reda Tuhan ambil dia dulu. Kalau penyakit dia baik, nak baik, okey, panjangkanlah umur dia. Setiap kali hujung minggu, saya akan balik. Saya akan balik rumah, saya akan bawa dia orang berjalan lah, keluar. Pergi makan ke, pergi selalu lah, kita orang akan pergi makan lah. Pergi mana kata ada sedap, pergi. Tak kisahlah ke mana-mana pun. Kadang saya bawa ayah pergi airport, jalan pergi airport semua. Memang akan bawa dia berjalan lah.
Bagi Puan Sri Halijah, saat yang menyedihkan apabila beliau seakan-akan berasakan bahawa suami tercinta tidak mengenali dirinya lagi. Dia dah tak kenal kita siapa. Dia pandang kita ni entah siapa-siapa, menjaga dia 24 jam daripada dulu. Dia kita nak berborak dulu macam dulu, walaupun dia kurang berborak walaupun masa dia sihat, tapi adalah dia bercakap dengan kita, feedback dia balik, kita tanya dia jawab balik benda yang betul. Tapi sekarang bila kita tanya, kita kena soalan yang orang kata yang macam soalan untuk kanak-kanak. Jadi kita tanya dia, kita ni siapa, ayah buat apa, gini. Soalan macam tu. Dia jawab pun bukan dia tujukan macam kita ni isteri dia, tidak. Itu rasa adalah sikit rasa sedih sikit lah pasal dia tak cam kita macam anak-anak jugalah. Bersyukur Tuhan pilih kita untuk ujian yang sikit ni. Memanglah kita manusia. Ada masa kita hilang sabar, ada masa kita nak marah, nak apa. Kita tahulah ini ujian daripada Allah pada kita. Kita terima masa dia sihat, dia dengan kita. Jadi dia sakit, mesti biarlah dia dengan kita juga. Sebagai isteri, beliau tidak pernah mengeluh, malah berdoa supaya diberi keupayaan dalam menjaga suami tercinta. Sesungguhnya, cinta sejati adalah bersama dalam masa susah dan senang. Hanya dengan kasih sayang yang membuatkan seseorang itu sanggup berkorban dan melakukan apa sahaja demi insan teristimewa. Baiklah, Nona kembali selepas ini. Segmen fashion antara segmen yang mesti ada dalam Nona. Setiap rekaan yang ditampilkan pasti menjadi sumber ilham kepada penggemar fashion. Sebenarnya Belula ni adalah kolaborasi antara saya dan adik saya, Syatila Melvin. Kami kedua-duanya memang meminati bidang fashion. Macam saya, daripada saya study di universiti dulu lagi dan memang saya minat. Jadi Alhamdulillah selepas kahwin saya dapat meluangkan masa untuk melakukan secara online. Sebenarnya saya buat secara suka-suka saja. Selepas setahun tu Alhamdulillah sedikit kukuh, jadi kita start secara butik lah. Tapi walaupun sekarang kita sudah ada butik, kita still buat online lagi. Pada tahun 2014 kita lebih kepada jubah, dress kan, tapi pada tahun ni kita lebih fokuskan kepada pemakaian casual. Kita buat custom print. Custom print yang kita fokus sekarang adalah custom print orchid, yang mana bagi saya orchid tu adalah bunga yang sangat eksklusif, yang habitatnya adalah di hutan, susah untuk kita perolehi, tapi dia mempunyai nilai eksklusiviti dan nilai estetik sendiri. Jadi saya terapkan rekaan orchid itu ke dalam rekaan eksklusif saya. Setiap rekaan kita adalah inspirasi daripada pelanggan kita sendiri. Kerana sebelum ni kita pada tahun pertama kita lebih kepada ingin mencari identiti, kerana customer-customer kita yang saya perasan mereka terdiri pada golongan 20-an ke 30-an, yang mana mereka lebih suka kepada color-color tone tanah, tanah pastel. Jadi daripada situ saya reka dan pilih color yang sesuaian dengan golongan target market saya. Setiap rekaan kita adalah sangat simple. Hanya mainan kepada panel dan corak. Kali ni kita buat corak, tapi corak kita tu sangat simple dan tidak complicated. Material adalah sesuai dengan cuaca di Malaysia kerana sini panas. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada material yang menyerap peluh dan juga cotton. Kali ini kita keluarkan satu dress yang daripada cotton, dan juga semua rekaan kita adalah mesra menyusu dan mesra wuduk. Jadi memang sangat senang dan sangat fleksibel untuk semua golongan yang memakai. Dan saya mengharapkan dengan adanya butik secara fizikal akan lebih menyenangkan kepada pelanggan-pelanggan kami untuk datang dan mencuba sendiri pakaian yang diinginkan, dan kami berharap agar semua pelanggan kami dapat berpuas hati. Kami
sangat menitik beratkan simplicity. Tetapi walaupun ia simple, ia sangat menarik hati. Inilah segmen yang paling saya suka. Untuk pengetahuan anda, mulai minggu ini Nona akan memperkenalkan segmen baru iaitu Makan-Makan, di mana kami akan singgah di restoran atau kafe untuk berkongsi menu istimewa dan juga dekorasinya. Minggu perkenalan ini Nona berkesempatan singgah di Tanah Aina Cafe di Shah Alam. Agaknya apakah menu istimewanya? Jom kita menjamu selera. Sejarah Tanah Aina Cafe actually started a few years back. My mom actually buka Tanah Aina Resort dekat Pahang. Ada 6 basically. So since I dengan my siblings semua kecil-kecil, my mom actually ajar kita orang macam mana nak bake and masak. So memang very important for my mom to make sure kita orang tahu semua ni and to carry on her legacy lah, let's just say that. Kita orang do our own biscuit dengan kita orang punya own cake. Kita ada banyak-banyak jenis biscuit. I think 101 different types of biscuit. Dengan interior Tanah Aina Cafe, nature mixed with modern. Semua interior kita orang actually buat sendiri sebab ni family business. So everyone actually have diorang punya input sendiri on how dia nak, colour and everything. Okay, I nak masak aglio olio dalam kitchen Tanah Aina Cafe. Now we potong the onion. Then we put olive oil. It's more healthy. First we put the onion. Okay, now we put the udang. Okay, put around 6 feet. We put sotong. Then like kacau around 1 minute. Okay, now our aglio olio dah ready. Okay, please come to our cafe to try our aglio olio. Saya rasa olio di sini memang sedap, cukup rasa dan boleh cuba lagi. So, kita orang ada our rendang Aceh, kita orang ada our cucur udang, our lamb biryani, our congkak T42, nasi goreng and our calamari. Yang paling popular is actually our cucur udang, biryani and actually our congkak as well. Okay, dengan kita punya rendang Aceh, kita letak a lot of tulang and then kita letak rendang ayam with serunding with chili flakes, nasi dengan daging dengan potato, masak kicap. Dengan biryani memang kita punya portion memang besar. So some of our customers actually suka share. And kalau you memang lapar, you can have that for yourself. Dengan kita congkak, one thing unique about it, we sell it in a congkak as the name says, congkak T42. And you dapat the 2 coffee, 2 tea, 1 coffee, 1 tea. Lepas you habis makan, we will give you marble so you boleh main congkak. Apa yang special pasal kita punya nasi goreng, sebab kita present dalam satu lesor. And kita orang ada 2 types of nasi goreng, which is chicken nasi goreng dengan seafood nasi goreng. Menggunakan arang untuk menyerikan wajah. Ketahuinya dalam Nona Cantik selepas ini. Rawatan menggunakan arang dikatakan boleh menghilangkan sel kulit mati dan cela pada wajah. Sebenarnya penggunaan arang telah lama digunakan dalam bidang kesihatan kerana ia boleh membuang toksin dalam badan. Ketahui selanjutnya tentang rawatan ini dalam Nona Cantik.
Rawatan carbon laser peel ni adalah rawatan untuk khususnya daripada mesin yang dinamakan ini Q-switch Nd:YAG. Ialah sejenis laser yang khasnya ialah untuk pigmentasi. First, lalunya saya akan tanya dulu apakah concern pertama mereka. Sebab ada yang concernnya dia punya pigmentasi, jeragat. Ada yang concernnya memang adalah acne. Tapi saya sebagai seorang doktor juga perlu melihat keadaan kulit dan juga memberi nasihat yang berpatutan. Selalunya masalah jeragat pigmentasi ni akan datang 30 ke atas. Dan juga dia akan lebih jikalau satu expose kepada matahari, cahaya matahari. Lagi satu kalau hormon, jadi dalam masa kandungan mengandung hormon melanin tu lebih dan dia akan menyebabkan jeragat tu lebih. Dan jadi selalunya yang datang adalah dalam umur lingkungan 30-an ke 40-an. Sekarang Kat akan letakkan carbon lotion di atas muka. Dia ambil masa dalam masa 5 minit untuk serap. Fungsi carbon ni supaya nanti bila pancaran laser tu akan serap ke dalam pori-pori liang pori kita dan akan bantu untuk mengecutkan liang pori tu. Okay, so sekarang ni kita akan mulakan treatment. So in total dalam lingkungan 5 round lah. Mula daripada bahagian sini ke bahagian atas. So sebab pancaran laser kita kena tutupkan mata lah. Ini langkah pertama just untuk nak panaskan tisu lah. Permulaan just nak stimulatekan collagen tu sikit. Okey ke? Okey Alright. So tadi kita ada buat rawatan sebelah ni. Jadi bahagian kulit ni permukaannya lebih rata dan lebih cerah lah compared to belah kanan. Prosedurnya agak mudah. Dalam masa 30 minit kita boleh habiskan prosedur dan wajah kelihatan lebih glow dan kurang kusam. Wanita lebih suka treatment seperti ini sebagai gantian facialnya kerana bila kita apply makeup dia akan lebih glow dan tidak ada caking ataupun nampak dia punya makeup tu lah, jadinya blend dengan lebih elok. So this machine actually more on, like I said kan, banyak more on pigmentation. So kalau dia detect mana yang ada melanin terkumpul kat bawah tu, bunyi dia akan lebih kuat. Tak ada rasa apa, just maybe bunyi tu yang buat daya macam takut macam orang pergi dentist kan. The machine tu buat, ni sama juga dengan laser ni. Bunyi tu yang buat macam nervous. But other than that, tak ada rasa, tak sakit, tak apa. Untuk yang mempunyai jerawat banyak, mereka tak sesuai untuk gunakan treatment ini. Sebabnya dia kadang-kadang terlampau mengeringkan kita punya kulit. It's a bit harsh lah, jadi kita selalunya akan buat treatment lain dahulu. Kesan tu dapat dilihat serta-merta, glow tu akan nampak serta-merta, tetapi yang mengecilkan pori-pori tu memerlukan beberapa sesi. Berapa lama dalam bidang ni, selalunya dia akan kekal kalau kita ada maintenance lah. Jadi the first treatment tu mungkin 5 kali setiap 3-4 minggu. Kemudian maintenance dalam masa 6 minggu ke 8 minggu sekali. Bak lirik lagu Wanita oleh Dato' Sheila Majid, di dalam keayuan ada kekuatan. Engkaulah racun, kau penawar. Bersama wanita sumber ilham selalu dalam Nona Inspirasi. Hai, nama saya Zahara Selamat. Saya Ketua Pegawai Eksekutif Marina Putrajaya. Tak percaya, saya menguruskan krus tasik dan Marina Putrajaya? Jom lihat rutin harian saya. Saya dilahirkan di Pontian, Johor. Walaupun dilahirkan di Pontian, tapi saya dibesarkan di Johor Bahru lah. Saya mempunyai adik-beradik seramai 8 orang dan bukan daripada keluarga yang senang, tapi ayah saya merupakan orang yang sangat tegas lah dari segi pendidikan, disiplin dan sebagainya. Alhamdulillah kami adik-beradik semua berjaya.
Kalau di rumah, saya tak suka fikir pasal kerja, dan kalau kat tempat kerja, saya tak suka fikir pasal rumah. Jadi saya fokus kan. Operation cruise ni selalunya pada waktu siang kan. Jadi kalau nak berbincang atau mesyuarat dengan staf, selalunya kami buat selepas waktu operasi. Dan sebab tu kita biasalah balik malam, dan operasi Marina pula memang sampai 10 malam. Jadi kadang-kadang saya duduk dengan staf bersama-sama dengan mereka untuk lihatlah sama ada operasi berjalan lancar atau tidak, jumpa klien dan sebagainya. Semasa saya menjadi timbalan pengarah alam sekitar pada awal-awal penumbuhan Putrajaya, bagaimana kita nak merancang aktiviti di Tasik. Kita akan introduce aktiviti iaitu Cruise Tasik. So pada masa itu saya terlibat dalam reka bentuknya, dalam pembinaannya, di mana kita telah pergi ke beberapa negara, luar negara untuk belajar macam mana mereka membangunkan Tasik dan membangunkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Tasik. So balik daripada lawatan ke luar negara tu, kita dapat banyak idea, dan maka itu lahirlah Cruise Tasik Putrajaya sebagaimana yang kita lihat hari ini. Semenjak tahun 2013, saya telah diminta untuk menerajui Cruise Tasik Putrajaya. Mungkin salah satu sebab adalah latar belakang saya semasa saya berkhidmat sebagai timbalan pengarah komunikasi korporat, di mana salah satu tugas saya ialah untuk menjadikan Putrajaya sebagai salah satu destinasi pelancongan di negara ini. Ini adalah kerana semasa saya di komunikasi korporat, saya juga banyak uruskan lawatan-lawatan teknikal sejauh Russia, Turkmenistan, macam-macam negara lah head of state. Alhamdulillah, masa saya di alam sekitar dulu, saya terlibat dalam perancangan Cruise Tasik, dan sekarang saya terlibat pula dengan pengoperasian Cruise Tasik. Jadi saya bukanlah orang asing lah dalam aktiviti di cruise. Jadi bila saya ambil alih cruise ni, tak ada banyak masalah kepada saya, malah saya punya perasaan tu sangat seronok dan sangat gembira sebab apa yang saya rancang dulu dapat dilaksanakan, dan hari ini saya dapat melaksanakan atau merealisasikanlah impian saya untuk menjadikan Cruise Tasik itu sebagai salah satu destinasi pelancongan di negara ini. Banyak sangat pengalaman saya yang paling manis lah, tak terkira, terlalu banyak. Di Putrajaya ni lah especially, saya datang dengan pokok kelapa sawit, dengan pokok getah. Tasik ni pun tak ada. Tasik ni adalah sungai kecil je dulu, Sungai Chua. Dan bila kita lihat apa yang kita nampak hari ni, perasaan tu memang tak dapat nak diceritakan lah, terlampau kepuasan, job satisfaction sebab kita dulu bermula daripada kosong, daripada zero sampai sekarang. Yang kita buat ni bukannya satu benda yang mudah, sangat mencabar. Dan saya alhamdulillah, saya bersyukur kerana saya adalah antara orang terpilih untuk menimba pengalaman dan ilmu dalam membina satu bandaraya yang menjadi kebanggaan negara. Kita kena bijaklah menyeimbangkan antara keperluan keluarga dan juga keperluan kerjaya. Kalau kita ikhlas, insya-Allah Allah akan tunjukkan kepada kita jalan ataupun permudahkan jalan yang kita akan lalui. Bermimpilah tentang sesuatu dan jadikan mimpi tersebut sebagai suatu kenyataan, kerana dunia ini tidak akan ada jika tiada yang bermimpi. Sekian saja Nona pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Fazia Gaus. Assalamualaikum. Bye. Cinta bagiku yang selalu menantangkan perasaanku, dirimu kan selalu ada.